dan agensi-agensi yang lain. Namun berdasarkan jawapan-jawapan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri di Parlimen menunjukkan masih banyak terdapat ruang penambahbaikan yang boleh dibuat, seperti soalan dibangkitkan oleh Wabi Johor Bahru baru ini pada 20 Julai dan juga 6 Ogos yang lalu. Sebagai contoh, dari 1 Januari 2020 hingga 2 Julai 2020, seramai 17,473 orang parti telah diambil tindakan undang-undang, manakala mereka yang dihantar balik sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, iaitu 18 Mac 2020 hingga 1 Julai, hanyalah seramai 5,951 orang. Bagaimanapun, jika dibandingkan dengan purata mereka yang dihantar pulang setiap tahun dari 2016 hingga 2019 adalah sekitar 50,000 orang setiap tahun atau anggaran seramai 4,100 orang setiap bulan. Ini bermakna mereka yang telah dihantar pulang ketiga PKP adalah berkurangan sebanyak 12 kali ganda, iaitu 2 kali ganda, iaitu 2,000 orang setiap bulan. Kami beranggapan bahawa terdapat kekangan yang nyata mengenai kemampuan 14 buah depo tahanan imigresen untuk menampung parti yang ditahan sementara menunggu proses pengantaran pulang ke negara asal mereka. Sebaliknya, kerajaan dilihat seolah-olah lebih berminat untuk mengalih perhatian masyarakat kepada isu yang dikaitkan dengan intimidasi terhadap Al Jazeera yang media yang berkaitan. Selain mengecam tindakan Kerajaan Perikatan Nasional yang mengganggu gugat terhadap kebebasan media, kami khawatir terhadap kesungguhan kerajaan untuk menyelesaikan isu yang sebenarnya berkaitan dengan parti. Yang pertama, isu-isu yang sebenarnya yang berkaitan dengan parti. Pertama, bagi menjawab isu Al Jazeera, iaitu mengenai layanan yang tidak baik terhadap parti di depo tahanan imigresen, kerajaan boleh menjemput beberapa pihak yang berkenaan untuk membuat lawatan rasmi ke mana-mana depo tahanan imigresen bagi menjawab kekhawatiran mengenai hak asasi manusia. Malah kami, saya dan Johor Bahru bersedia untuk menawarkan diri untuk melawat depo tahanan imigresen bagi melawat dan menyediakan laporan mengenai keadaan semasa di depo tahanan. Itu tawaran kami. Yang kedua, rundingan dengan negara asal parti perlu dipertingkatkan, termasuk memastikan negara-negara ini menampung kos penghantaran pulang serta sebarang kos kelewatan yang mana kita terpaksa menanggung urusan harian mereka di depo tahanan imigresen. Dan kita dimaafkan kosnya agak tinggi, agak tinggi sekarang ni. Ketiga, kerajaan sewajarnya menimbangkan fasiliti-fasiliti yang tidak digunakan pakai seperti kem-kem Pusat Latihan Khidmat Negara PLKN bagi meningkatkan keupayaan sedia ada yang boleh menampung 13,000 orang tahanan di depo tahanan kepada 20,000 orang pada satu-satu masa. Keempat, operasi-operasi membentras sindiket-sindiket yang membawa masuk parti serta pemantauan jalan-jalan tikus sepanjang sempadan negara perlu diperhebatkan dan mempunyai sasaran yang jelas. Jadi kami berdua ingin mengulangi pendirian agar isu berkaitan pekerja asing tanpa dokumen ini diuruskan dengan bersungguh-sungguh dan menjurus kepada penyelesaian yang lebih menyeluruh. Itu ialah statement saya dengan Wabi Johor Bahru, dan isu ini ialah isu yang amat panas diperkatakan, bukan secara berkala tetapi sepanjang masa, sepanjang tahun, dan dalam setiap pilihan raya inilah isu-isu dibangkitkan. Namun begitu kita lihat masalah penyelesaiannya tidaklah begitu tuntas dan mendapat isu-isu yang telah lama tidak selesai. Ataupun you nak take I got to go, ada soalan-soalan lain tak berkenaan dengan isu parti ini? Kalau tak ada, saya serahkan kepada Johor Bahru untuk seterusnya. I got to leave. Saya ulas sikit ini. Oh, you nak ulas? Okey, terima kasih kepada Datuk Johari kalau nak ke mesyuarat. Cuma
yang ulasan yang saya nak buat berkaitan dengan isu parti tersebut. Pertama, kita kena ambil maklum, isu ini menjadi sangat sensitif dalam masyarakat sebab jumlahnya ramai. Kalau berdasarkan kajian itu, anggarannya dengan pekerja yang ada dokumen pekerja asing itu adalah 1.5 kali ganda. Maksudnya nisbah mereka yang ada dokumen dengan mereka yang tidak ada dokumen itu lebih ramai kepada yang tiada dokumen. Jadi anggaran kasar itu conservatively dalam sekitar 2.5 juta orang dan malah boleh mencecah 3.5 juta dan mungkin lebih ramai daripada apa yang kita anggarkan. Yang kedua, berkaitan dengan jawapan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya jawapan bertulis bertarikh 20 Julai kepada soalan yang saya tanya. Saya bertanya kepada dua soalan, iaitu status operasi membantras golongan ataupun mereka yang tiada dokumen ini dengan menghantar pulang ketika PKP ataupun COVID-19, dan yang kedua adalah jumlah sebenar anggaran pendatang asing tanpa izin di Malaysia ini. Soalan kedua itu tidak dijawab, mungkin tiada angka yang rasmi. Cuma soalan pertama itu kalau kita lihat dari segi proses penghantaran perbandingan antara nisbah pemeriksaan, disebut mereka yang diperiksa adalah sekitar 68,000, yang diambil tindakan adalah sekitar 17,473, manakala ketika tempoh PKP yang dihantar pulang adalah bawah 6,000 orang. Tetapi gambaran ataupun cara kaedah dibuat itu tidak cermat, menimbulkan kemarahan, menimbulkan ketidaktenteraman dan seolah-olah wujud persepsi terhadap isu hak asasi manusia walaupun mereka itu adalah warga negara luar yang tidak ada dokumen. Jadi perkara ini sebenarnya kalau diuruskan dengan lebih cermat, kami beranggapan bahawa kekangan yang terdapat sekarang ini adalah isu logistik. Dari segi kekuatan anggota ataupun jentera kerajaan, selalunya ada operasi bersepadu. Sekarang ini dipanggil Ops Benteng. Tetapi masalahnya, yang gambaran yang kami dapat, walaupun nak buat operasi, nak lepas ditahan, ditangkap dan sebagainya, nak hantar ke mana? Sebab depo-depo ini hanya mampu menampung seramai 13,000 orang. Jadi semalam pun saya menanyakan soalan tambahan kepada Timbalan Menteri Dalam Negeri untuk menyatakan sekarang ini berapa ramai. Sebab kalau 13,000 orang itu adalah had maksimum, jadi kita nak pastikan sama ada kita telah melebihi had tersebut. Sebab perkara ini tiada siapa yang boleh mengesahkan melainkan daripada pihak KDN ataupun Jabatan Immigration, yang mana sebab itu tawaran kami daripada keadilan ini adalah untuk sama-sama melawat dan juga membuat pemeriksaan. Macam saya sendiri, YB Wong Chen pun ada. Kita sebelum ini merupakan anggota PAC, Jawatan Kuasa Kira Wang Negara, untuk isu yang lain. Tapi kami juga telah melawat depo tahanan immigration di Semenyih. Jadi dari segi gambaran latar belakang itu kita faham serba sedikit. Cuma isu yang dimainkan sekarang ini ketika PKP, layanan itu tidak baik. Jadi saya rasa perkara ini tidak menggambarkan keadaan negara ini, dan isu ini seolah-olah dipintas ataupun diubah ke arah isu kebebasan media. Jadi sebab itu dalam isu menguruskan warga negara yang tiada dokumen ini perlu diuruskan dengan lebih cermat dan memfokuskan kepada isu sebenar, bukannya diversion taktik kepada harassment kepada media, sedangkan isu sebenar ni tiada progres ataupun tiada penyelesaian yang lebih menyuruh. Itu isu yang pertama.